السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diberikan peluang bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk mendengar dan mengikuti sedikit perbincangan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, kita kuliah yang lepas telah berbincang berhubung dengan sujud sahwi, hukum hakam yang berkaitan dengan sujud sahwi. Oleh kerana ada permintaan untuk kita sambung bab al-jam'u wal qasr, bab jamak dan qasar, jadi saya rasa terhutanglah untuk saya nak bercakap berkaitan dengan al-jam' wal qasr. Jadi untuk saya ingat dua siri ni, siri hari ni dan siri minggu depan, boleh kita habiskan tajuk jamak dan qasar. Jadi oleh kerana jamak dan qasar adalah dua isu yang berbeza, walaupun mereka itu saling berkaitan, tapi dia ada perbincangan yang berbeza. Keliru orang kita ni kadang-kadang dia menganggap al-jam', jamak dengan qasar ni sebagai benda yang sama. So yang jamak dengan yang qasar ni benda yang sama. Jadi bila dia anggap benda yang sama, dia kelirulah sikit, bukan banyak, sikit. Boleh jamak di rumah, tetapi tidak boleh qasar di rumah. Umpamanya, tuan-tuan boleh semayang jamak di rumah, tapi tuan-tuan tak boleh semayang qasar di rumah. Sebab kerana jamak itu isu lain. Ada beberapa sebab yang membenarkan kita jamak, manakala qasar kita tak boleh melakukan qasar kecuali kita musafir. Seseorang yang bermusafir, bila dia balik daripada musafir, dia sampai di rumah, dia tak salat lagi. Dia dah sampai di rumah dia dah. Dia balik daripada KL, sampai rumah dia tak semayang lagi. Dia boleh jamak, tapi dia tak boleh qasar. Tuan-tuan sampai di rumah tak semayang lagi, Lohor tak semayang, Asar tak semayang, sampai pukul 6. Sebab tak berhenti, ada kesulitan, ada halangan, jadi tak boleh berhenti, tak boleh semayang. Lajak terus sampai ke rumah, sampai pukul 6. Maka tuan-tuan boleh jamak salat zuhur dan asar tamaman, secara lengkap. Ni saya sebut intro dulu, sekali saya akan pergi satu persatu. Tetapi tuan-tuan tidak boleh qasar, sebab tuan-tuan telah sampai dan masuk ke kawasan mukim ataupun kawasan tempat tinggal tuan-tuan. Jadi oleh kerana apabila kita menganggap atau mencampurkan jamak dan qasar ni sama, jadi bila orang kata boleh jamak,
dia akan faham boleh qasar. Sedangkan jamak ni ada ketika boleh tapi tak boleh qasar. Di sana ada juga yang boleh qasar tapi tak boleh jamak, atau bukan tak boleh, tidak afdal jamak, hanya afdal qasar. Jadi nak memudahkan tuan-tuan faham, kita tak bercakap sekaligus dua tajuk ni. Kita tak bercakap terus tajuk qasar dan jamak, tapi kita pecahkan al-qasar satu tajuk, jamak satu tajuk. Baik, minggu ni kita hanya bincang tentang jamak secara mudahnya. Baik, secara mudahnya bagi meraihkan mazhab setempat dan juga majoriti mazhab di Malaysia ni, di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, mereka membenarkan untuk seseorang itu jamak di atas 3 sebab secara sepakat. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, boleh seseorang itu jamak salat di atas 3 sebab. Ini sepakat di kalangan ulama mazhab. Yang pertama tuan-tuan kena ingat, ada perbezaan antara mazhab ni. Mazhab Hanafi berbeza dengan mazhab Syafi'i, berbeza dengan mazhab Hanafi berbeza dengan mazhab Maliki, berbeza dengan Syafi'i, berbeza dengan Hanbali. Sama-sama mazhab tu berbeza. Di antara mazhab tu berbeza. Di dalam mazhab yang sama juga ada perbezaan. Umpamanya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, di antara imam-imam al-immah, imam-imam dalam mazhab Syafi'i itu sendiri berlaku perbezaan pendapat. Dalam mazhab itu sendiri, bukan antara mazhab. Antara mazhab memang berbeza banyaklah, kan? Tapi dalam mazhab itu sendiri berlakunya perbezaan. Sebab itu terkenal. Kalau orang yang belajar mazhab, dia akan terkenal perbezaan antara pandangan al-Imam Nawawi dengan siapa? Dalam mazhab Syafi'i akan berlaku pertembungan ataupun selalu berlaku perbezaan. Orang akan bincang perbezaan antara al-Imam Nawawi rahimahullah dengan al-Imam Ar-Rafi'i. Maksudnya sesama depa sama dalam mazhab, dua-dua mazhab Syafi'i, tapi depa juga berbeza. Jadi perbezaan pendapat ni ialah perkara yang biasalah. Yang tak biasanya apabila tak boleh berbeza. Kan? Tak boleh berbeza. Baik. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, secara umumnya seseorang itu boleh menjamakkan salat. Yang ni apa dia? Sebelum kita duk bincang jamak-jamak ni, kita tak tahu apa jamak tu. Jamak di sisi fuqaha, di sisi ulama, ialah kita menghimpunkan salat dalam satu waktu lah. Yang ni umpamanya kita salat zuhur dengan asar dalam salah satu waktu, ataupun kita melakukan salat maghrib dan isyak di dalam salah satu waktu. Jamak ni himpun, menghimpunkan salat dalam salah satu waktu. Baik. Jadi bila kita boleh jamak di sisi mazhab Syafi'i tu, kita boleh jamak yang sepakat ketika musafir. Ketika musafir. Nombor 1, mazhab Syafi'i membenarkan seseorang itu jamak salat apabila dia musafir. Yang kedua, di sisi mazhab al-Imam Syafi'i boleh jamak, tak boleh qasar ketika hujan. Tuan-tuan mari semayang maghrib di masjid ni, hujan, turun hujan. Tuan-tuan duduk di masjid, tuan-tuan boleh terus salat isyak jamak tamam. Tuan-tuan boleh semayang maghrib 3 rakaat, turun hujan. Di sisi banyak syarat lah, mesti hujan itu berterusan hingga habis waktu maghrib. Maksudnya pas maghrib tu hujan, tuan-tuan boleh terus semayang isyak, dalam waktu maghrib. Dalam waktu maghrib tu boleh terus semayang isyak 4 rakaat. Jangan pergi buat 2 pula. Dia kata dah boleh jamak, pasal apa? Tak boleh qasar. Yang ni yang kita habaq keliru tadi.
Dia boleh terus bangkit, imam tu terus boleh bangkit, kita akan sembahyang Isyak 4 rakaat. Lepas tu kita pun tutup lampu, tutup aircon, tutup pintu pagar apa semua, balik. Tak payah marah lagi. Dia kata balik-balik hujan berhenti ke apa? Tak, kita dah salat. Tak payah sembahyang. Jamak kerana hujan. Tapi tak boleh qasar. Yang terakhir di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, jamak di hari Arafah, di padang Arafah. Okey. Jamak di padang Arafah. Jadi 3 jamak ni, 3 sebab ni membolehkan seseorang jamak. Musafir, hujan di padang Arafah, boleh jamak, tak ada masalah. Okey. Jadi musafir jamak dan qasar, hujan jamak saja. Arafah ni kalau kita tengok dalam perbuatan Nabi SAW, baginda jamak dan qasar lah. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula di sisi mazhab lain banyak. Umpamanya mazhab Hanbali ada lebih kurang 8 jenis sebab kenapa boleh jamak. Umpamanya kalau kita boleh sebut sikit apa yang disenaraikan di sisi mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ada lebih kurang 8 sebab seseorang itu boleh menjamakkan salat dia. Dia agak luas lah, kan. Sekali lagi kita akan juga sebutkan tentang satu isu yang mana di dalam mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dalam mazhab al-Imam Syafi'i berlaku perbezaan. Di antara sebab yang disebut oleh mazhab Hanbali, pertama, dia ada lebih kurang 8 secara umumnya lah. Satu, seseorang itu boleh jamak dalam keadaan sakit. Yang tadi tak ada dalam mazhab Syafi'i. Saya dah sebut dalam mazhab Syafi'i dia isu sakit ni macam mana. Tapi dalam Hanbali, selain daripada hujan, selain daripada apa tu, dia boleh sakit. Yang kedua, wanita yang mustahadah, yang mengalami masalah darah istihadah, bukan haid. Haid ni bukan kata jamak, bayang pun tak payah. Nampak? Wanita yang menyusukan anak boleh jamak di sisi Hanbali. Dia menyusu. Tuan-tuan orang lelaki-lelaki tak tahu nak menyusu macam mana. Menyusu ni makan pun tak dan. Menyusu. Jadi menyusu ni satu masyaqqah. Dia kata untuk orang perempuan. Nampak macam mana? Tapi kalau tuan-tuan, saya ingat kalau tuan-tuan orang lelaki-lelaki menyusu, tuan-tuan akan kata apa? Baik tak payah jamak tak apa. Sebab dia satu kesulitan. Hatta nak salat memang susah, kan? Sebagainya. Maka dia boleh menyusukan anak. Boleh menyusukan anak. Boleh jamakkan salat kerana menyusukan anak. Kemudian dia sebut lagi, orang tua yang uzur. Ini orang tua yang uzur, yang tak larat, boleh jamak. Agak-agak luas lah. Yang ni orang yang tidak berdaya untuk berwuduk. Termasuk orang muda yang payah nak ambil wuduk juga boleh. Orang yang susah nak ambil wuduk. Umpamanya orang yang lumpuh. Lumpuh kena sembahyang. Stroke. Siapa nak duk usung pergi bilik ayam, jadi susah, dia boleh jamak. Orang yang payah nak pergi bilik ayam, dia boleh jamak. Pasal tu bila kita pergi di hospital, bagi tahu dekat orang-orang yang di hospital tu, boleh jamak. Dia payah nak tukar baju, payah nak urus najis dan sebagainya, dia boleh jamak. Dia kata kami ni orang kangak, mana boleh jamak? Hospital pun dikangak. Tak lah, bukan kita suruh qasar, kita suruh jamak. Nampak? Jadi orang yang sakit boleh jamak. Orang yang payah nak berwuduk boleh jamak. Orang yang tidak mampu mengenal waktu, susah dia nak kenal waktu. Dia ni agak mungkin isu dulu lah, sekarang tak. Dia tak boleh nak tentu waktu, masuk tak masuk asar. Jadi bila masuk zuhur dia boleh jamak. Di antara rincian dia banyaklah. Orang yang menjaga harta, nyawa dan kehormatan, yakni orang yang ditimpa ketakutan.
Maksudnya dia mungkin dalam ketakutan ada orang nak curi harta dia ke, ada orang nak bunuh dia ke apa ke, dia sentiasa berjaga-jaga, dia juga boleh jamak, kan? Orang yang khawatir, takut ditimpa kesusahan dan kemararatan hidup jika dia meninggalkan jamak, ini mungkin berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan kerja. Tapi dia ada rincian dia lah. Dan dia kata lagi, yang boleh jamak ialah dalam keadaan cuaca terlalu sejuk, salji yang begitu lebat, juga boleh menjamakkan. Ini apa yang disebutkan di dalam mazhab Hanbali. Jadi maknanya tuan-tuan, sebab yang membolehkan seseorang tu jamak khilaf di kalangan fuqaha. Kalau kita pergi setengah pendapat lagi, dia kata apa? Seperti mazhab Al-Zahiri. Ini mazhab yang tak terkenal lah. Al-Zahiri kata boleh jamak tanpa sebab. Dia lagi sekan. Dia kata boleh jamak tanpa sebab. Cuma jangan menjadi kebiasaan. Kalau kita tengok pandangan dia, sekali-sekala boleh jamak without causes, tanpa sebab. Dan dia kata dengan syarat tak menjadi adat, kebiasaan. Tapi yang ni pandangan, saya ingat pandangan yang kita abaikan lah. Saya kita bawa, pasal apa kita tolak pandangan tu? Baik, itu tidak jamak, dia jadi Syiah jamak. Pasal apa? Kalau dia kata kita musafir. Kalau tuan-tuan nak mudah, kita masuk Syiah mudah. Kita boleh jamak sentiasa pasal kita musafir. Musafir di mana? Kita musafir daripada dunia menuju akhirat. Betul? Betul tak? Betul ya? Nabi kata kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil. Jadilah engkau seperti orang yang bermusafir. Dan kita ni dalam perjalanan, betul tuan-tuan? Perjalanan kita yang terakhir ialah kematian. Tuan-tuan sedang menuju satu perjalanan yang jauh, yang akan tiba nanti, iaitu kematian, menuju akhirat. Jadi tuan-tuan kata kita ni sedang berjalan ni nak pergi akhirat. Jadi tuan-tuan semua boleh jamak. Ini pandangan pelik lah kan? Bukan pelik lah, pandangan yang sesat. Okey, baik. Manakala bagi sakit, sekali saya baca hadis yang menyebabkan ulama berbeza pandangan begitu panas dalam isu jamak ni di atas satu hadis. Disebabkan oleh hadis ini berlaku perbezaan yang begitu panas, takwilan dan ijtihad yang begitu luas. Kawan tu takwil macam tu, sat lagi kawan ni mai pantah. Sat lagi kita akan tengok macam mana ulama berselisih dan macam mana ulama lawan pemati hujah. Yang ni yang kita akan tengok sat lagi. Hebatnya para ulama dalam mengeluarkan faedah daripada satu hadis yang menyebabkan berlakunya perbezaan. Yang mazhab Hanbali yang kata 9, 8, 9 sebab tadi ni, yang mazhab Syafi'i yang kata 2, 3 sebab tadi ni pun berpunca di atas hadis tadi. Hadis tu menjadi asas kepada isu jamak. Manakala bagi isu sakit di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i tak boleh. Tak boleh jamak. Di sisi mazhab Syafi'i tak boleh jamak kerana sakit. Mesti sembahyang macam biasa. Kerana dia kata yang boleh jamak tadi apa dia? Yang boleh jamak tadi musafir, hujan dan di Arafah. Sakit tak masuk di sisi mazhab Syafi'i. Cuma ada qaul sebahagian mazhab Syafi'i yang kata boleh. Yang kata boleh. Pandangan ini disebut oleh beberapa orang tokoh dalam mazhab Syafi'i yang disokong dan juga dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh jamak kerana sakit ni di dalam mazhab Syafi'i tidak sepakat. Jadi barangkali tuan-tuan akan tanya satu ustaz, dia juga mazhab Syafi'i, boleh tak saya ni jaga mak saya, dia sakit, dia nak jamak? Tak boleh. Dia kena bayang waktu lok masuk sembahyang, lok asal. Tuan-tuan tanya satu orang lagi ustaz, dia juga mazhab Syafi'i, boleh tak? Boleh. Kerana mereka juga berbeza. Okey.
Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kata tak boleh jamak kerana sakit tadi, mereka buat satu lagi, bukan buat, mereka berikan satu lagi penyelesaian. Mereka kata untuk orang yang ada masalah sakit ni, mereka boleh buat macam ni. Yang tuan-tuan bisa dengar dengan istilah-istilah ni disebutlah mazhab Syafi'i. Istilah mazhab Syafi'i lah, iaitu jamak suri. Jamak suri, bukan suri masakan Melayu jalan stadium tu. Itu kedai makan. Yang dia suri. Jamak suri ni apa dia? Iaitu satu orang salat di hujung waktu sembahyang yang pertama, di awal waktu sembahyang yang kedua, pada waktu yang berbeza. Dia macam jamak tapi bukan jamak. Dia bagi jamak suri. Tuan-tuan sembahyang zuhur la ujung-ujung. Tuan-tuan ambil wuduk, sembahyang zuhur ujung-ujung. Elok tuan-tuan habis zuhur, masuk asar atau dekat nak masuk asar, tuan-tuan sembahyang asar dalam waktu asar. Tapi pasal apa dia nampak macam jamak? Pasal dekat, duduk dekat-dekat. Dia kata yang ni boleh. Maksudnya tuan-tuan kalau sakit, tuan-tuan jangan sembahyang lagi awal waktu. Tunggu Ustaz. Tunggu dekat nak masuk asar, pergi pesok, pergi uduk apa semua, sembahyang lohok. Elok zikir-zikir sikit, masuk asar terus sembahyang. Dia boleh yang tu. Tapi tuan-tuan, sebahagian ulama dalam mazhab lain kata, yang tu lagi payah pada sakit. Ulama yang bantah jamak suri dia kata, nak atuk hak suri tu lagi payah daripada sakit. Baik sakit tu daripada nak atuk bagi hujung-hujung dengan nak masuk awal-awal ni. Dibantah oleh mazhab lain, dia kata tak ada. Kalau kita mayang lagu tu, dia tak panggil jamak. Yang tu memang mayang dalam waktu. Jadi kalau kita nak sebutkan macam tu, di mana kemudahan? Yang ni saya bukan nak kritik, saya baca hak mazhab lain tu. Dia kata tang mana yang mudah? Mudah ke payah? Nak buat lagu tu mudah ke payah? Payah. Dia kata kalau payah, apa function jamak tu? Jamak tu bertujuan untuk memudahkan. Yang ni dia bantah ni. Ini yang kata di antara mazhab tu berlaku bantah membantah. Nampak? Tapi alhamdulillah setakat kita duk sebut ni, setakat kita duk bincang ni, kita tak lari daripada mazhab-mazhab yang ada lah. Taklah terkeluar daripada mazhab yang mereka duk sebut tu. Baik. Okey. Hadis. Sekarang kita pergi kepada hadis yang menjadi punca. Jadi kalau tuan-tuan nak jamak sembahyang kerana sakit, tuan-tuan tak perlu susah hati, kerana itu juga ada qaul di dalam mazhab Al-Imam, pendapat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia kata, mak saya stroke Ustaz, payahlah kami nak urus dia, dia pun payah nak sembahyang. Tiap-tiap waktu jamak. Saya ni jaga orang sakit Ustaz, payah nak tinggal. Macam mana? Saya pun tinggal sekali berlaku bahaya. Dia ni makan nak kena tengok lapar semua susah. Saya tak boleh tinggal langsung. Dia ni kena ICU, mereka intensive care ni. Memang kena duk perhati saya. Dengan saya pun boleh jamak. Nampak? Itu pendapat lah. Baik. Dalil yang menjadi punca perbahasan di kalangan para fuqaha dalam menentukan sebab jamak tadi ni, yang sampai kata boleh jamak kalau tak ada sebab tu. Hadis ni juga mazhab yang kata boleh jamak. Az-Zahiri tadi ni yang kata boleh jamak walaupun tak ada sebab. Dia bukan tak ada hadis. Hadis tu juga. Yang kata tak boleh jamak main-main tu pun, yang kata bukan main-main, yang kata nak kena jamak kena ada sebab pun, hadis tu juga. Maksud satu hadis difahami dengan pelbagai cara, menyebabkan berlakunya perbezaan. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Hadis ni yang menjadi apa dia? Punca perbezaan pendapat. Kita akan baca hadis ni, kemudian kita akan tengok sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Lepas tu kita tangguh kelas kita dalam isu jamak. Tuan-tuan jangan tanya lagi pula, berapa hari? Ni kita tak baca lagi bab berapa hari. Bila kita nak start, yang tu tajuk apa? Yang berapa hari, bila nak boleh mula, yang tu tajuk apa? Yang tu tajuk qasar. Jamak ni tak gaduh tang mana. Jamak ni di rumah tu boleh jamak lah. Berapa hari? Jamak ni berapa hari? Kalau sakit sampai lega. Jadi yang berapa hari jarak tu tak ada lah pagi ni. Dia kata dia ajak jamak qasar, dia tak habaq tang mana boleh mula, dia tak habaq berapa hari. Sebab isunya jamak, bukan isu qasar. Baik. So, hadisnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan zuhur dan asar secara jamak, maghrib dan isya secara jamak, fi ghair khaufin wala safar, bukan kerana disebabkan oleh takut dan bukan disebabkan oleh musafir. Itu hadis yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jamak, dan salat jamak ni antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, tanpa disebabkan oleh takut dan tanpa disebabkan oleh apa? Sakit. Tanpa disebabkan oleh safar. Bukan sakit, safar. Okey. Baik. Kemudian ada hadis lain yang mana Nabi SAW dia lebih kurang sama aja dengan hadis tadi ni, daripada Ibnu Abbas juga, bahawa Rasulullah SAW menjamakkan di antara zuhur dan asar, maghrib dan isyak di Madinah. Tambahan daripada hadis tadi ni, di Madinah. Bila kita sebut di Madinah, artinya apa? Bukan musafir. Jadi satu orang boleh jamak di tempat dia, tanpa ada apa? Tanpa ada khauf, tanpa ada takut, wala matar. Tadi tanpa takut, tanpa musafir. Yang kedua ni di Madinah, tanpa takut, tanpa hujan. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu menyusahkan umatnya. Nampak? Sebab apa Nabi jamak tadi ni? Nabi jamak tadi pasal apa? Tak mau menyusahkan umat dia. Okey. Now kita bincang hadis itu cukup. Bila disebut bahawa Nabi SAW, kata Ibn Abbas, menjamakkan salatnya bukan kerana takut, menunjukkan kalau takut boleh jamak. Boleh tak? Boleh ya. Sebab dia nak habaq di sini apa? Dia nak katanya Nabi jamak tak takut, tanpa musafir. Maksudnya kalau takut dengan musafir memang boleh. Yang ni yang kita kena faham di sebalik tu. Mafhum tu, bukan mantuk tu, bukan yang zahir tu. Di sebalik dia maksudnya kita boleh katakan kalau seseorang itu ditimpa ketakutan, kebimbangan, kerisauan, dia boleh. Takut ni banyak lah. Takut ni kita boleh banyak. Persepah hang jamak, aku takut. Apa yang hang takut? Aku kena jaga dia. Aku takut kalau aku tak jaga dia jadi sesuatu. Takut lah tu. Kan? Macam tu juga orang-orang yang kerja hospital, kan? Yang bertugas masa Covid, mereka juga ada masyakkah, kesulitan, mereka boleh jamak, kan? Baik. Wala safar, dan juga bukan kerana musafir. Artinya kalau musafir boleh jamak. Okey. Jadi, pasal apa Nabi jamak ni? Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata apa tadi? Dia kata bukan kerana takut, bukan kerana musafir. Di sisi mazhab Syafi'i dia kata yang ni jamak kerana apa ni?
Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan bahawa yang Nabi jamak ni kerana hujan. Kerana hujan. Jadi sebab tu dia kata boleh jamak kerana musafir, boleh jamak kerana hujan. Kerana hadis ni dia tak sebut hujan, tapi kerana hujan. Kerana hujan. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan tanya pasal apa yang Nabi jamak asar dengan zuhur dengan asar dalam hadis ni, kerana hujan. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i, pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak kata hujan, macam mana kita nak faham hadis ni? Hadis mana? Hadis yang baru kita baca tadi ni. Hadis apa? Ibnu Abbas juga. Kalau kita nak kata hujan, kalau kita kata Nabi jamak tadi bukan kerana takut, bukan kerana musafir, tadi ni kerana hujan, yang hadis ni dia bagi tahu bukan kerana hujan. Apa dia? Yang Ibnu Abbas kata dia jamak di antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, min ghairi khaufin wala matarin, bukan kerana takut dan bukan kerana hujan. Jadi takut pun tak, musafir pun tak, hujan pun tak. Jadi kita nak kata Nabi jamak tu kerana hujan, telah dijelaskan bahawa tak hujan. Ada ulama lain pula andaikan, ada ulama lain andaikan bukan hujan, wala matar, betul bukan hujan, tetapi mendung nak hujan. Takwilah ni, ada kata mendung nak hujan. Sekejap kita jawab pula. Maksudnya masa Nabi nak semayang tu mendung, kelam, nak turun hujan, jadi Nabi jamak. Betul lah, memang wala matar, bukan kerana hujan, tapi mendung. An-Nawawi rahimahullah jawab. Dia kata andaian kata mendung tu lagi tak dipakai. Pasal apa? Kalau tak kalah mendung waktu lohok, okeylah kita kata waktu nak mayang lohok mendung, jamak dengan asar. Betul lah bukan hujan tapi mendung. Mendung mungkin orang bahaya lah masa tu, bahaya. Mendung ni nak hujan, tak apalah, boleh terima. Kalau mendung waktu lohok dengan asar, apa alasan maghrib dengan isyak? Tu dah boleh pergi tak lagi ni? Kau tak boleh pergi, saya pun takat ni cukup. Tak, pasal benda ni agak berat, agak heavy juga ni. Pasal kita nak, kau ni dia kona kau ni, kau ni dia kona kau ni. Kalau kita kata zuhur dengan asar tadi mendung, Nabi bukan sahaja jamak zuhur dengan asar, Nabi juga jamak maghrib dengan isyak pun mendung juga lah. Nawawi kata tak mungkin andaian tu. Andaian ni yang paling jauh sekali. Pasal apa? Mana boleh. Hak nu okey, lohok dengan azab pasal apa? Mendung. Mai maghrib isyak pun dia mendung juga sekali lagi. Oi, syakan 2 kali mendung. Jadi andaian ni tersasar. Jadi pasal apa yang Nabi jamak? Dah disebut. Kerana dia tak nak menyusahkan umat dia. Okey. Perkataan ni mahal ni. Perkataan ni disebut oleh ulama sangat mahal. Perkataan tak nak menyusahkan umat dia. Di atas perkataan tak nak menyusahkan umat dia, artinya masa Nabi jamak tu berlakunya kesulitan. Tuan-tuan faham tak? Okey, contoh dia. Pasal apa hang mai kau ni, hang tak pergi kau nu? Contoh kita tanya kawan kita. Pasal apa hang mai kau highway tak pergi kau jalan biasa? Aku tak mau menyusahkan rombongan aku nak pergi kau jalan lama. Artinya kalau pergi jalan lama susah. Artinya apa? Apabila dia sebut tak nak menyusahkan umat dia, mana-mana umat dia yang berada dalam kesulitan, boleh jamak ke tak? Boleh ya. Dan Nabi jamak ni pun kerana ada kesulitan. Sebahagian ulama yang kata boleh jamak walaupun tak ada sebab tu, dia ambil atas ni. Cuma dia tak boleh jadi kebiasaan lah. Isnin jamak, Selasa jamak, minggu ni jamak, minggu depan jamak, tiap-tiap hari jamak, tiap-tiap minggu jamak. Tak, pasal apa kita tak boleh jadi adat? Kebiasaannya Nabi jamak kan, Nabi sembahyang ikut waktu. Ikut waktu, kita kena pegang hak kebiasaan tu. Hak ni sekali ni je.
Jadi saya nak habaq apa? Ulama yang kata kalau seseorang, tuan-tuan kena ingat, kalau seseorang itu berada di dalam masyaqqah, kesulitan, kepayahan, maka dibenarkan dia jamak walaupun dia tak ada sebab-sebab yang kita kata hujan tadi. Kesulitan. Di atas kaedah fiqh, al-masyaqqah tajlibut taysir. Apabila seseorang itu berada di dalam kesulitan, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Idza daqat tas'a, bila benda tu sempit dia akan jadi luas. Maknanya tuan-tuan, kesulitan ni kalau saya nak senaraikan banyak Artinya kalau satu lagi, jangan main-main pula. Pasal apa hang jamak? Aku kesulitan. Sekali aku nak pergi ambil anak aku, nak hantar kapal pula. Oh, demam lagu tu. Dia nak pergi ambil anak dia pukul 1, sekali nak hantar anak dia pukul 2 kapal, dia pergi jamak tu dengan asar. Apa kaitan dengan asar? Asar sekali pukul 4.30 tu, lepas anak hang balik tu. Oh, aku keluk ni. Pasal apa hang jamak? Pasal sekali aku nak pergi beli nasi kanak tu kalau pergi lambat, batuk. Jadi aku jamak siap-siap. Yang ni dia panggil bermain-main dengan agama. Tapi kalau satu orang ada masyaqqah, kesulitan, takut dan sebagainya. Pasal itu saya bagi contoh. Satu orang perempuan, dia nak musafir. Tak masuk waktu lagi. Dia nak semayang waktu tu. Sat lagi kalau dia berhenti boleh semayang tu, dia turun bah. Umpamanya malam. Dia di rumah dia maghrib. Tak masuk lagi isyak, contoh. Kesulitan lah ni. Sat lagi bila dia nak semayang jamak, tak boleh. Pasal dia pakai tahan tak musafir lagi. Dia faham macam tu. Sat lagi kalau dia naik bah tu, dia mungkin berhenti di mana? Di Sungai Perak ke bah pun bukan tentu halal lah ni nak berhenti. Berhenti tengah malam. Pukul 12.30. Pukul 11. Dia perempuan nak turun pergi bilik air. Nak pergi ambil wudu. Nak pergi jalan bilik air. Tuan-tuan tengoklah surau. Surau tu kita berjalan punya jauh. Kita selalu duk tanya, pasar raya ni negara orang Islam tapi mai tang surau, mana halatoh. Surau punya jauh. Pasal apa tak surau jauh-jauh? Nak bagi pahala lebih. Jadi perempuan ni kalau turun susah lah, dia pergi sana hilang ke apa, orang rogol dia ke apa ke semua. Maka dia nak keluar pergi stesen bah tu, di rumah dia boleh sembahyang maghrib dengan isyak. Di atas apa? Masyaqqah. Kita bukan main-main. Dan dia pun naik bah tiap-tiap malam kan. Mungkin sekali tu, lepas tu 6 bulan pula. Ini yang kita sebut. Baik tuan-tuan. Jadi kita boleh faham kenapa berlaku perbezaan di kalangan para fuqaha tentang isu jamak kerana kesulitan ni. Kan? Baik. Jadi tuan-tuan faham kita boleh jamak kerana sakit, kita boleh jamak kerana musafir, kita boleh jamak kerana hujan, kita boleh jamak di Arafah, kita boleh jamak kerana kesulitan. Itu apa yang disebut oleh para fuqaha. Okey. Saya ingat jelas kepada kita tentang isu jamak. Itulah apa yang boleh kita ambil. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung berkaitan dengan qasar. Tuan-tuan ada tanya? Jamak, jangan lanjut pergi qasar. Jamak ya. Saya ingat jelas berkaitan dengan jamak. Habis. Saya punya point habis. Jadi kita balik jamak. Subuh tak boleh jamak. Lupa nak sebut. Subuh tak boleh jamak. Boleh. Cuma di sisi mazhab, mereka bincang pula. Bagi yang membenarkan jamak kerana sakit ni, mereka membenarkan jamak takdim, tapi tak boleh takhir. Ada isu tu, tapi yang ni khilaf lah. Macam juga jamak kerana hujan, takdim, tapi tidak boleh takhir. Yang ni perbezaan. Tapi jamak boleh. Jadi luas nak jamak luas. Minggu depan qasar. Bila kita clear jamak, qasar tak jadi masalah besar. Okey, jadi untuk minggu ni sampai hari Jumaat, tuan-tuan jamak dulu, jangan qasar lagi. Lepas kita dah belajar qasar, baru kita
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.